Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Sihat ke? Lama kita tak jumpa kan sebab cuti sekolah. Jadi hari ini, jom kita belajar semula pendidikan Islam tahun 4. Tapi kali ini kita akan belajar bidang hadis, iaitu hadis memuliakan tetamu. Okey? Hadis memuliakan tetamu. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai untuk hari ini. Jadi, selepas sesi pembelajaran, objektif yang pertama, Ustazah nak murid dapat membaca matan hadis dengan betul dan jelas. Yang kedua, dapat menyatakan tuntutan yang terdapat di dalam hadis dengan betul. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 adab melayan tetamu dengan betul. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, jom tadah tangan dan baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Adik-adik nak tonton video tak? Video apa? Video Didi and Friends. Jom kita tonton dulu. Hai kawan-kawan. Didi tengah kemas rumah ni. Ada orang datang lah. Agak-agak siapa ya? Hai Didi, Nana datang bawa kek coklat. Silalah masuk Nana, terima kasih. Hai Nana, sila duduk, jemputlah minum. Didi buat air jus, wah seronoknya. Sedapnya air jus ni. Terima kasih Nana. Kita pergi pula kepada pembelajaran yang pertama, iaitu membaca matan hadis dengan betul dan jelas. Ini merupakan hadis memuliakan tetamu. Jadi, murid-murid boleh ikut Ustazah baca satu persatu. Yang pertama, An Abi Shuraihin Khuzaiyi. Yang kedua, Annan Nabiyya Qala. Yang ketiga, Waman kana yu'minu billahi. Yang keempat, Wal yaumil akhir. Dan yang terakhir, Fal yukrim dhaifahu. Jadi, murid-murid boleh baca kesemuanya sekali. An Abi Shuraihin Khuzaiyi Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Maksudnya, daripada Abu Shuraih Al-Khuzai bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kita dapat lihat ya, dalam hadis ni sendiri Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Hari akhirat itu apa? Nama lain bagi hari akhirat adalah hari kiamat. Maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi besar ya tuntutan untuk kita memuliakan tetamu ni. Okey? Daripada tadi kita asyik sebut tetamu-tetamu. Tetamu tu apa? Adik-adik tahu ke apa maksud tetamu? Kalau tak tahu, di sini saya jelaskan. Tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri ataupun menziarahi sesuatu majlis. Jadi, macam mana pula dengan tetamu yang tidak diundang? Itu tetamu juga ke?
Ya, itu masih tetamu. Cumanya itu adalah tetamu yang tidak diundang, tetapi cara layanan kita adalah sama untuk kedua-duanya. Okey? Seterusnya, kita pergi pula kepada pembelajaran yang kedua, iaitu tuntutan yang terdapat di dalam hadis. Hadis yang mana? Hadis yang kita baca mula-mula tadi. Jadi, dalam hadis tersebut yang kita dah baca tadi, ada 3 tuntutan. Apa dia? Yang pertama, hadis ini menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu. Maksudnya apa? Kita sentiasa berlapang dada dan terbuka untuk menerima sesiapa sahaja sebagai tetamu. Yang kedua, melayani tetamu. Kalau adik-adik tengok tadi dekat dalam video Didi dan juga Nana, bagaimana Didi melayani Nana? Betul. Didi bagi Nana air. Nana pun bawa kepada Didi sebuah kek. Okey. Dan yang ketiga adalah memuliakan tetamu, iaitu melayani dengan baiklah. Sebagaimana Didi melayan Nana sebentar tadi. Okey, boleh faham? Tadi kan Nana jadi tetamu. Jadinya, apakah hukum melayani tetamu ya Ustazah? Hukum melayani tetamu adalah wajib Nana ke atas semua umat Islam, sebagaimana yang Didi telah layan Nana sebentar tadi. Dalam pada kita melayan tetamu, pasti akan ada adab-adab yang perlu kita ikuti dan juga patuhi. Jadi, jom kita lihat apakah adab melayan tetamu. Adab menyambut tetamu ataupun melayani tetamu ada 5. Jom kita lihat daripada yang pertama. Yang pertama, kita perlulah menyambut kedatangan mereka dengan mesra dan gembira. Okey, maksudnya di sini kita perlulah senyum dan tunjukkan reaksi yang senang ataupun reaksi yang gembira. Yang kedua, memberi salam dan bertanya khabar. Okey, memberi salam ni kalau kita datang rumah orang macam biasalah, kita akan beri salam, Assalamualaikum. Ataupun sewaktu kita bersalaman tu, kita memberi salam dan bertanya khabar. Yang ketiga, menyediakan tempat yang bersesuaian dengan tetamu. Apabila tetamu sampai, kita tak boleh berdiri je dekat depan pintu. Mestilah kita akan ajak tetamu tu datang, masuk dalam rumah, duduk dekat ruang tamu. Betul tak? Yang keempat pula, menyediakan juadah. Menyediakan juadah ni tak semestinya kita perlu sediakan nasi Arab, nasi tomato, nasi ayam. Tak, cukuplah sekadar apa yang ada dan yang terbaik untuk tetamu. Sebagai contohnya, hidang air teh-o ke, ataupun air kopi ke. Kalau tak ada macam mana? Tak apa, kalau tak ada, cukup sekadar air kosong. Dan yang terakhir, adab melayani tetamu ialah memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Inilah dia yang Ustazah cakap tadi. Apa-apa pun yang kita buat perlulah sentiasa ikhlas. Begitu juga dengan melayan tetamu, kerana tetamu ni membawa rahmat. Okey? Itu sahaja adab melayani tetamu. Ada 5. Okey? Baiklah adik-adik, kita dah belajar 3 perkara hari ini, iaitu bermula daripada membaca matan hadis. Yang kedua, kita tahu apakah itu tuntutan yang ada di dalam hadis. Dan yang terakhir, adab-adab untuk kita melayani tetamu. Jadi sebagai rumusan, menjaga adab dengan tetamu ni merupakan ajaran ajaran siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW dan dituntut oleh Islam. Bahkan hukum melayani tetamu ni adalah wajib. Okey, boleh ingat? Dan jangan lupa untuk jawab latihan yang dah dibekalkan dalam modul masing-masing. Ustazah nak selepas sahaja adik-adik jawab, tolong snap dan hantar pada Ustazah. Kemudian, adik-adik boleh juga buat latihan pengukuhan
dengan link yang Ustazah sediakan. Okey? Bye! Assalamualaikum semua. Jumpa lagi minggu hadapan.